Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita ke channel Cikgu Am TV. Untuk video kali ini saya akan berkongsi bagaimana cara untuk memasukkan quest ataupun bahasa mudahnya ialah latihan di dalam kelas craft. Di mana kelas craft ini adalah satu gamifikasi yang sangat menarik untuk kita menjalankan aktiviti pembelajaran bersama dengan anak-anak murid kita di sekolah, mahupun sewaktu PDPR ataupun sewaktu PDP secara bersemuka. Baik, hari ini saya akan tunjuk satu persatu cara ataupun teknik lah bagaimana kita nak letak soalan-soalan dan bagaimana kita boleh import soalan yang telah ada di Google Classroom untuk dimasukkan dalam kelas craft. Jom bersama saya untuk lihat bagaimana caranya. Sebelum itu jangan lupa like, share dan juga subscribe saya punya channel sebagai tanda sokongan untuk saya terus berkarya dalam menghasilkan video-video tutorial berkaitan kaedah ataupun pedagogi dalam pembelajaran. Baik, seperti sedia maklum, seperti biasa kita perlu masuk ke dashboard kelas craft kita dulu, di mana paparan kelas-kelas kita yang ada ataupun yang kita add ataupun yang telah kita create dalam kelas craft. Di sini saya akan tunjuk di dalam kelas demo yang saya buat untuk sebagai rujukan kepada semua bagaimana cara untuk kita create quest ataupun kita nak letak latihan. Baik, kita terus sahaja masuk ke kelas dengan klik play. Kemudian pergi kepada di sebelah kiri ada paparan ataupun ikon quest. Jadi klik saja quest dan di sini akan kelihatan 4 tempat ataupun map lah peta yang besar. Yang besar ada 4 kesemuanya. Jadi cikgu-cikgu boleh pilih lah sama ada cikgu nak mulakan di map yang mana. Kalau untuk saya, untuk sejarah di STPM ni kita ada 4 tema. Jadi di setiap satu kawasan ini saya akan letakkan satu tema lah. Satu tema ni untuk memudahkan kita bagi kita melihat lah latihan-latihan ataupun quest-quest yang kita telah letakkan ataupun yang kita telah sediakan untuk pelajar kita. Baik, sebelum kita pergi bagaimana cara untuk meletakkan quest, jadi di sini saya nak terangkan beberapa ikon yang ada dekat sini. Yang pertama di sebelah atas lah. Ikon tambah ni adalah untuk kita menambah kita punya quest, tapi untuk filter ni kita boleh letak lah sama ada kita nak melihat quest itu aktif ataupun tak aktif. Bila kita letak filter nanti kita boleh lihat lah mana quest kita yang sedang aktif ataupun mana quest kita yang dah tak aktif. Jadi untuk filter ni kita letak dululah sebagai permulaan. Jadi seterusnya ialah My Library. My Library ni dia akan memaparkan kita punya quest yang telah kita buat bersama dengan kelas-kelas lain. Kelas-kelas lain. Jika kita dah letakkan quest lah dengan kelas lain. Ini dah ada lah semua quest yang pernah dibuat. Okey, seterusnya kita pergi kepada ikon quest marketplace. Ni lambang market ni lah. Ataupun ikon kedai ni. Di sini kita boleh memilih dia punya storyboard. Kita boleh pilih yang telah disiapkan ataupun yang telah ada disediakan di sini. Cikgu boleh ambil untuk letakkan di quest cikgu sebagai storyboard, dan juga cikgu boleh pilih jika bersesuaian dengan cikgu punya subjek lah. Cikgu punya klik saja mengikut subjek jika ada quest ataupun latihan yang bersesuaian dengan subjek yang cikgu ajar. Di sini juga cikgu boleh letak filter lah untuk milih dengan lebih mudah. Baik, kita kembali kepada yang tadi. Bagaimana kita nak masukkan quest secara manual, di mana cikgu hanya perlu klik saja add quest ataupun ikon tambah ini. Bila kita klik saja ikon tambah, kita boleh pilih lah kawasan mana yang kita nak letak quest itu. Saya bagi contoh di kawasan ni. Okey, bila kita klik saja ke satu kawasan, dia akan naik pula peta kecil ataupun banyaklah peta-peta yang cikgu boleh pilih kawasan-kawasan yang cikgu nak anak-anak pelajar kita menjalankan penjelajahan mereka. Dia punya treasure. Jadi cikgu boleh pilih lah peta yang cantik dan juga bersesuaian dengan cikgu punya subjek mengikut kreativiti cikgu lah. Yang penting cikgu masukkan dulu tajuk. Sebagai contoh saya masuk tajuk pengenalan. Pengenalan kelas craft. Dan saya pilihlah salah satu map.
Masukkan tajuk, pilih map dan klik next. Okey, di sini kita boleh pilih cikgu-cikgu sama ada kita nak assign kita punya latihan ataupun quest ini kepada kelas mana. Sebagai contoh, sekarang tanda pangkah pada 6 demo lah sebab kita pilih tadi 6 demo. Jika cikgu nak attach juga ataupun assign juga cikgu punya quest ini ke kelas lain, cikgu boleh pilih lah ke kelas lain ataupun ke semua kelas. Tidak ada masalah. Tapi kalau untuk satu kelas, terus tekan next. Di sebelah bawah, sebelah kanan ni ada butang next, cikgu klik sahaja next lepas cikgu pilih. Okey, baik. Setelah kita memilih map ataupun peta tadi, maka peta itu akan dipaparkan kepada kita. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang? Jadi kita kena klik kat mana kita nak memulakan kita punya quest. Sebagai contoh, cikgu nak mula kat sebelah sini boleh, kat sebelah sini boleh, daripada atas gunung boleh. Itu terpulang kepada cikgu sendirilah. Sebagai contoh, saya mula dekat sini. Jadi secara tidak langsung dah ada kita punya quest introduction. Jadi kat sini kita dah boleh letaklah pengenalan berkaitan dengan contoh macam ni kelas craft. Jadi kita boleh letaklah kelas craft adalah sebuah gamifikasi dalam pembelajaran dan teruskanlah cikgu menaik ataupun cikgu letak satu berkaitan dengan isi pembelajaran, cikgu letaklah dia punya objektif pembelajaran boleh dekat sini, dia punya pengenalan boleh dekat sini, semua boleh letak kat sini, tidak masalah, dan klik save sahaja. Okey, baik. Sekarang kita punya interaction dah ada. Jadi dah ada kat sini. Jadi seterusnya apa yang kita kena buat? Kita letaklah objektif yang pertama ataupun soalan yang pertama ataupun tajuk soalan yang pertama. Contoh macam kat sini saya letak satu bab. Untuk satu map ni satu bab. Macam saya buat satu bab lah. Jadi di dalam bab tu dia ada tajuk kecil kan. Jadi latihan berdasarkan tajuk-tajuk kecil. Okey. Untuk kita tambah ialah kita hanya perlu klik add objektif. Jadi kita kliklah dekat mana kita nak pengembaraan itu diteruskan. Contoh kat sini. Okey, klik sahaja. Baik, di sini kalau cikgu dapat lihat kita ada task, kita ada Google Classroom, kita ada Google Form Quiz dan juga ini adalah untuk quiz end nanti, di akhir nanti. Okey, sebagai contoh untuk tajuk pertama ini, apa itu kelasa? Okey, jadi kat sini kita boleh pilih lah sama ada soalan itu kita nak letak dalam bentuk task, dalam bentuk Google Classroom ataupun kita nak letak dalam bentuk Google Form Quiz. Di sini kalau kita nak import tulis daripada Classroom, kita klik saja yang ni. Tapi kalau kita nak letak task, kita klik sajalah. Task ni kita boleh letak link daripada Quizy, link daripada Kahoot ataupun kita nak letak terus task, soalan secara terus dan minta pelajar jawab. Okey, dan untuk Google Form ni pun sama juga. Bila kita klik saja kita kena masuk nanti di bahagian task ni kita kena select kita punya Google Form lah. Mungkin ada simpanan kita Google Form dalam kita punya drive. Kita terus sahaja letak dekat situ. Tapi untuk kita ni cikgu-cikgu, saya syorkan kita guna sajalah Google Classroom secara tidak langsung. Kita menggunakan kelas craft dan kita juga menggunakan Google Classroom. Maknanya kita jalan dua sekali. Dan kita juga aktif menggunakan akaun Lima kita juga aktif menggunakan Google Classroom kita bersama dengan anak-anak pelajar. Jadi saya syorkan sangat-sangat cikgu menggunakan Google Classroom. Seterusnya kita pergi kepada Google Classroom lah, senang. Cara bagaimana nak import soalan daripada Google Classroom. Jadi cikgu klik sahaja, cikgu masukkan story. Ini ialah storyboard yang saya kata tadi. Tapi dekat sini story ni kalau cikgu nak bawa pelajar-pelajar cikgu ke suasana pengembaraan sebenar, cikgu bolehlah cerita ataupun boleh mereka satu story cerita perjalanan. Perjalanan dia punya pengembaraan ataupun di story ini juga cikgu boleh saja letakkan nota tambahan, bahan tambahan sebagai rujukan. Tidak ada masalah, tak semestinya kita meletakkan story. Di sini kita boleh meletakkan bahan tambahan. Sebagai contoh, kita nak pelajar itu melihat video, video berkaitan kelas craft. Contohnya, kita letak sahaja link video di sini, link YouTube. Cikgu paste sahaja link YouTube kat sini. Kemudian ataupun cikgu nak letak image, cikgu bolehlah choose image. Sebagai contoh, saya ambil satu image. Okey, sebagai contoh saya ambil satu image dah ada kat sini kan. Kemudian cikgu nak tambah lagi dan sebagainya, cikgu boleh tambah kat bawah ni ataupun cikgu nak link kan terus daripada cikgu punya drive dan sebagainya lah. Cikgu boleh link terus lah bahan-bahan dalam ni. Okey, jika cikgu nak type, cikgu type sajalah. Cikgu type sajalah.
Apa yang cikgu nak type, cikgu boleh type kat sini ataupun cikgu boleh tulis kat sini lah, sebab dia ada font, boleh letak bold dan sebagainya lah. Kalau ada link, cikgu boleh letak link. Sebagai contoh, cikgu letak link untuk blog, untuk blog sebagai bahan rujukan anak-anak pelajar, cikgu boleh letak link kat situ lah. Okey, seterusnya kita klik saja next ataupun kita klik saja task kat atas, tidak ada masalah. Klik saja task, okey, kat sini dia akan naik link objektif tu Google Classroom assignment. Jadi kita boleh pilih kelas, okey, kelas mana kita nak pilih, dan dia akan naik di sebelah assignment ni lah. Kita pilihlah tajuk yang bersesuaian dengan kita punya isi pembelajaran hari tu. Jadi cikgu boleh letakkan dulu latihan cikgu ataupun soalan cikgu di Google Classroom ni. Google Classroom terlebih dahulu, lebih mudah. Dan nanti cikgu import terus sahaja ke sini, lagi bagus. Ataupun cikgu boleh create, cikgu boleh create a new Google Classroom assignment, cikgu boleh create, tidak ada masalah. Kalau cikgu nak letak dulu boleh, cikgu nak create kat sini pun boleh. Mungkin bahan ataupun soalan cikgu dalam bentuk kuizi, dalam bentuk Kahoot dan sebagainya lah. Yang cikgu selalu guna yang hebat-hebat semua tu, cikgu boleh letak dan kita boleh import terus berdasarkan tajuk ataupun cikgu boleh create saja dekat sini. Mana-mana pun boleh. Okey, sebagai contoh saya pilih satu tajuk yang dah ada di kelas draft saja. Sebagai contoh, mana-mana pun tak apa, tidak ada masalah. Okey, seterusnya dia akan naik paparan seperti ini, di mana kita punya assignment, cikgu boleh letakkan dia punya tarikh. Bila cikgu nak due date cikgu, sama ada cikgu nak bagi pada pelajar masa berapa hari, terus pulang ke cikgu lah. Kemudian mesti jawab sebelum pukul berapa ataupun jam berapa. Kemudian untuk experience point ni cikgu boleh letak lah berapa cikgu nak bagi. Dan juga goal piece pun sama, cikgu boleh letak berapa cikgu nak bagi. Tapi untuk akaun permulaan ni, cikgu tidak boleh meletakkan goal piece. Itu akaun permulaan ataupun akaun yang free lah. Akaun yang free. Tidak boleh meletakkan goal piece. Jadi semua ini akan diset secara automatik. Apabila pelajar selesai menjawab semua objektif yang cikgu letak dalam map tersebut, pelajar akan diberi goal piece dan juga pelajar akan dan apabila pelajar naik satu level, pelajar akan dapat goal piece. Jadi untuk cikgu yang tak nak melanggan ataupun tak nak subscribe kelas-kelas ni, cikgu boleh menjawab soalan di exam. Jawab exam untuk lulus di level 1, jadi cikgu dapat kelebihan bagaimana orang yang subscribe lah. Cikgu boleh letak goal piece macam saya. Saya tidak langgan, tapi saya still boleh letakkan goal piece dan juga experience point. Jadi seterusnya ialah enable reward. Jadi yang mana hantar awal apa semua pun sama, cikgu boleh set. Bila dia hantar awal, tarikh yang sepatutnya dia hantar awal sebelum bila pun kita boleh bagi penghargaan kepada anak-anak pelajar kita. Dan seterusnya kita tekan next. Okey, untuk discussion kelas ni terpulang kepada cikgu. Cikgu nak bagi pelajar kita boleh discuss ataupun tidak boleh discuss. Bagilah. Kemudian yang terakhir ialah reward. Okey, ini pun sama juga. Apabila pelajar kita dapat completekan kita punya objektif, berapa kita nak bagi. Okey, yang ni saya tunjuk dulu akaun ni. Sekejap lagi saya akan tunjuk akaun yang pemula punya, akaun yang baru. Jadi macam mana, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Okey, dan yang terakhir, yang ni cikgu nak allow ataupun tak, di mana kalau cikgu allow yang ni, pelajar boleh bergerak ke objektif ataupun ke checkpoint yang seterusnya tanpa cikgu perlu bagi permission. Dia lulus tak lulus ataupun dia melepasi objektif ataupun tidak, cikgu boleh, pelajar itu boleh bergerak teruslah, tak perlu tunggu cikgu allow. Contoh macam cikgu buat soalan dalam bentuk Google Form, cikgu meletakkan had lulus adalah 70%. Jadi pelajar perlu capai 70% untuk dia boleh bergerak ataupun dia boleh bergerak ke objektif yang seterusnya. Tapi bila dia tak lepas, dia tak melebihi 70%, jadi pelajar tidak akan boleh bergerak. Dia kena tunggu kita punya approve ataupun kita punya kebenaran. Kalau dia nak juga, dia kena buat sekali lagi dan sekali lagi sampailah dia lulus. Macam itulah maksud dia. Dan kita boleh klik save bila dah semua kita selesai setup lah. Okey, kita dah nampak. Sekarang kita dah ada. Boleh klik ini untuk kita letakkan kita punya arah. Okey, dah siap untuk satu. Kemudian kita boleh tambah lagi, sama juga macam tadi, klik objektif. Kemudian kita letakkan di atas lah. Saya nak letakkan tamat saja, end quest. Tahniah. Letak saja tahniah dan kita end quest. Okey, tahniah, anda telah berjaya. Alright. Okey, next. Ini kita pun boleh letak 100. Contohnya 1000 ke. Terpulang dekat cikgu lah, cikgu nak letak berapa Okey, dan klik save. Jadi cikgu punya quest cikgu dah siap, dah complete. Dah complete. Okey,
Seterusnya sekarang, kalau cikgu perasan di sebelah atas ni ada lambang macam mata yang dipalang, di mana kita masih lagi belum show kita punya quest ini kepada anak-anak pelajar kita. Jadi selagi kita tak show, pelajar tak boleh melihat kita punya quest ataupun kita punya latihan yang telah kita siapkan dan kita letak kat sini. Jadi cikgu-cikgu boleh buatlah dulu. Buat tak sempat siap, besok boleh sambung. Tidak ada masalah. Jika dah siap baru cikgu show quest ni. Jadi contoh macam ni saya dah buat dan katakanlah saya dah siap untuk saya bagi kepada anak-anak pelajar. Jadi kita hanya perlu klik show quest dan klik show. Okay, yes. Klik yes. Dan klik proceed. Okay, submit kita punya quest. Di sini kita kena letaklah kita punya tajuk quest dan sebagainya lah. Okay, letaklah apa yang kita nak letak. Okay, kita punya ni story, task dan assignment. Kita punya quest mode kita kat sini adalah story, task dan assignment. Kalau kita story saja pelajar boleh bergerak, dia perlu baca lah. Kalau kita nak buat nota, kita punya quest dalam bentuk nota. Pelajar perlu bergerak dari satu tempat ke satu tempat dengan dia membaca bahan ataupun dia mengulang kaji bahan. Jadi kita letaklah story mode dalam nanti kita tak payahlah letak soalan. Kita tak boleh letak soalan, kita letak bahan saja. Bila pelajar selesailah. Letaklah selamat menjawab. Contohnya, apa-apa je letaklah dia punya description kat sini dan kita pilihlah kita punya grade kita, grade student kita dan kita punya subjek sebagai contoh, dan share kita punya ni dah boleh dilihat oleh pelajar, dah siap. Okey, baik cikgu-cikgu, sekarang kita pergi kepada akaun yang percuma ataupun cikgu-cikgu yang baru memulakan kelas craft ini tanpa pelanggan. Jadi apa yang kita boleh buat dengan quest, apa kekurangan dia, di mana untuk di quest sama saja, kita boleh create kita punya quest macam tadi. Okey, baik, kita akan tengok dia punya sedikit kekurangan lah, di mana akaun percuma ini kita hanya boleh letakkan 6 sahaja. Kita punya checkpoint ataupun kita punya quest objektif kita. Kalau kat atas ni dah naik, kita dah ada 1 untuk introduce dan kita masih bagi 5. Tolak lagi 1 untuk final ataupun tahniah tadi. Maknanya kita boleh letak 4 lah, 4 soalan untuk 1 map ataupun 4 latihan untuk 1 peta inilah. Jadi cikgu sama juga, cikgu boleh pilih lah mana-mana macam tadi. Cuma di sini saya untuk akaun yang saya buat demo ini tidak ada Google Classroom dan juga saya belum ada lagi Google Form. Jadi saya tidak boleh pilih dua-dua ni lah. Saya hanya boleh pilih task saja. Okey, saya pilih task, nanti sama aja. Next. Okey, boleh letak mana-mana je lah. Okey. Cikgu boleh letak untuk quest, untuk task ni cikgu boleh letak sila jawab, cikgu bagi link pun boleh. Tidak masalah. Dan kalau cikgu nak buat ulasan daripada video, cikgu letaklah link video. Nanti pelajar tonton dan pelajar boleh buat ulasan. Okey, next. Enable assignment. Di sini kita boleh set lagi tarikh. Kita boleh letak lagi XP. 300 XP contohnya. Tapi untuk gold piece, kita tak boleh set seperti saya kata tadi. Kita tak boleh set berapa gold piece. Sebab di sini dia limit dia kat situ lah. Itu dia punya kekurangan lah. Kita tak boleh set untuk gold piece. Tapi untuk yearly apa semua memang kita boleh set untuk XP. Jadi cikgu bagi XP, nanti pelajar dia akan kumpul XP untuk dia naik level. Bila dia naik level, dia still akan dapat gold piece. Dia still akan dapat gold piece. Baik, cikgu-cikgu, itu sahajalah tutorial ringkas berkaitan dengan bagaimana kita nak letak quest ataupun kita nak buat quest di kelas craft. Semoga perkongsian kali ini memberi manfaat, memberi sedikit info kepada cikgu-cikgu untuk meneruskan gamifikasi kelas craft bersama dengan anak-anak pelajar di dalam kelas kita sewaktu PDPC maupun PDPR. Tidak ada masalah sebab gamifikasi ini sesuai dijalankan. Jadi takat itu dulu perkongsian daripada saya untuk kali ini. InsyaAllah akan ada lagi video-video daripada saya berkaitan dengan kelas craft lepas ini. Sebenarnya banyak lagi perkongsian untuk kelas craft. Jadi jangan lupa, sekali lagi jangan lupa like, share dan juga subscribe saya punya channel. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.